A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita,
yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya ya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan kita jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan juga ataupun serta golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Salam sejahtera. Kami di Tamar mendoakan ya agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka-Nya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa dalam webinar saya yang sebelum ni, sebelum saya mulakan topik ya perkongsian saya hari ini, sebelum tu saya nak kongsikan dululah beberapa perkara, iaitu yang pertama saya nak kongsikan dulu struktur webinar saya ya kepada mereka-mereka yang baru mengikuti webinar saya ni. Dan juga struktur ni kita terbahagi kepada 4, iaitu pertama saya nak kongsikan tajuk utamalah berkita pasal bisnes, pemasaran, pasal bisnes lah secara keseluruhannya secara general, untuk perkongsian tentang ilmu kita bersama-sama lah kepada yang dah berbisnes ataupun yang baru mula nak menceburi bisnes. Saya kongsi, kita bersama berkongsi ilmu insya-Allah. Okey, baik, tajuk pertama saya iaitu insya-Allah. Ya, okey, baik. Sebelum saya meneruskan tajuk saya pertama tadi, sebelum saya nak kenalkan diri saya kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang masih lagi belum mengenali diri saya, terutama kepada viewer saya yang baru. Okey. Saya Abdul Rahman Muhammad Noor. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk yang kami nak promotekan dan juga ingin kami bantu tuan-tuan puan di luar sana berkaitan dengan kesihatan ni, dan juga ingin kami offer peluang perniagaan dropship tu ialah produk ni lah produk ni, produk kesihatan Pati Ajwa. Ni produknya, ini kotak dia, packaging dia, dan banyak kita info di sekeliling kotak ni. Dan juga macam contoh
Di sini dikongsikan arahan penyimpanan, fakta cara nak menggunakan ramuan semua ni. Ini parti kurma ajwa lah ya. Dan juga apa ni, ini packaging dia. Tadi packaging dia kotak dia, ini merupakan botolnya. Ini botolnya ya. Ini parti dia lah. Pekat. Tak ada campuran bahan-bahan di luar sana. Ini purely parti dia. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana, tak kira peringkat umur lah, daripada kecil sampailah kepada dewasa ataupun kepada warga emas yang ingin dibantu untuk membaiki kesihatan diri, ataupun yang ingin mendapat kesihatan yang sihat, ataupun yang ingin menjaga kesihatan, ataupun yang ingin kata orang kekal sihat, agar kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita, agar kita dapat beraktiviti ya, bersama dengan keluarga kita yang sayang, dan juga agar kita dapat membantu juga orang-orang di luar sana ya. Hablum minallah, hablum minannas. Dan juga secara tak langsung nanti kita akan rasa cinta kita, akan timbul rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah ya, kurma ajwa di zaman beliau, dan juga akan rasa rindu kita lah atas Allah SWT, atas asas kebesaran dia, insyaAllah. Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan perempuan, iaitu sebenarnya saya kata tadi, ialah melalui produk kesihatan parti ajwa ni, ataupun produk kesihatan parti kurma ajwa ya. Dan apa tindakan ya tuan-tuan perempuan perlu lakukan? Apa tindakan ni? Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, jangan lupa PM kami, DM kami di bawah. InsyaAllah kami akan kongsikan infonya secara percuma. Begitu juga kalau tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang nak dibantu di luar sana, tak kira lah adik-beradik ke, jiran ke, rakan-rakan ofis ke, kawan-kawan ke, yang ingin dibantu, yang ingin kata orang kekal sihat insya-Allah, ataupun ingin memperbaiki lagi kesihatan tu akan sihat insya-Allah, jangan lupa sharekan link di bawah kepada mereka. InsyaAllah kami akan kongsikan infonya secara percuma. Okey, baik. Andai kata tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa PM kami, DM kami untuk dapatkan produk ni, produk kesihatan ni. Dan kita ada buat offer sebenarnya iaitu kita ada bagi diskaun harga, kemudian kita ada buat free postage, pos percuma ataupun pos penghantaran di semenanjung Malaysia saja insya-Allah. Dan juga dan juga kita akan bagi percuma e-book ya. Setakat ni kita nak bagi e-book iaitu doa-doa ringkas di dalam Al-Quran dan hadis. Setakat ni e-book. Sebenarnya saya nak bagi e-book satu lagi iaitu buku e-book berkenaan dengan perihal kurma ni. Apa benefit kajian di luar sana berkenaan kurma ni yang kita kena tahu ya, yang mana mereka dah buat kajian di luar sana selama di Amerika, kajian-kajian yang mendapati khasiat kurma itu sendiri sebenarnya untuk manusia. Jadi mereka dah buat kajian dan mereka masih lagi buat kajian untuk penyakit-penyakit lain. Saya nak kongsikan e-book tu, itu daripada saya sendirilah. Tinggal lagi saya belum dapat siapkan pasal kekangan masa tu ya. Kalau korang doakan insya-Allah ada rezekinya, kita akan bagi e-book tu. Kita akan tukar dengan e-book yang inilah. Yang ini kita akan offer tempat lain insya-Allah. Okey, baik. Itu sikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang kami ya, insya-Allah. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya terus kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan tajuk dia. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, bila bercakap shortcut untuk bisnes berjaya ni, sependek ceritanya ialah jawapannya ialah kita belajar je daripada orang yang dah berjaya. Simple je jawapan dia kan. Okey, jadi baik. Sebelum tu saya nak kongsikan sikit apa yang saya nak masukkan shortcut untuk bisnes berjaya ni. Okey. Sebelum tu kita cuba undur belakang balik macam saya percaya setiap manusia di luar sana, tuan-tuan perempuan di luar sana, dan kita sendiri, kita pasti sudah ada pengalaman hidup. Sama ada pengalaman hidup kita bekerja, ataupun pengalaman hidup kita menguruskan hal rumah tangga, ataupun pengalaman hidup kita menguruskan keluarga, pengalaman hidup kita
menguruskan perniagaan. Setiap benda yang kita lalui itu kita ada pengalaman dia, tak kira pengalaman baik ke pengalaman tak baik, pengalaman manis ke ataupun pengalaman pahit, baik. Dan juga pengalaman ni memang semua orang tahu dia memang berharga, buat semua orang, termasuk bila dalam konteks ni, iaitu termasuk dalam kita sebagai usahawan. Pengalaman tu sangat berharga kepada usahawan bila berbisnes. Dan kenapa penting pengalaman ni? Daripada pengalaman kita sendirilah, logiknya kita boleh belajar. Kita boleh belajar apa cara yang kita buat betul menguruskan perniagaan ni, apa tindakan yang kita buat betul untuk perniagaan kita, apa yang kita lakukan yang betul untuk perniagaan kita. Di samping tu juga kita boleh kenal pasti apa kesilapan yang perlu kita elakkan daripada kita belajar pengalaman yang lepas. Apa yang kita perlu elakkan kesilapan ni nanti. Jadi kita kena belajar di situ. Kita kena ada buat, kata orang kena duduk sekejap, kena buat research sikit berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang lalu ni lah. Dan juga dalam keadaan kita ada mentaliti gitu, ada juga kadang-kadang segelintir lah kita panggil, segelintir manusia yang dia tak nak belajar daripada pengalaman pun ada juga. Kita tahu manusia macam-macam PL atau macam perangai. Jadi ada juga yang tidak mau belajar daripada pengalaman berbisnes tu, ada yang tidak mau ambil iktibar daripada pengalaman mereka. Dan juga dan juga kalau kita perhatikan kerap juga orang tukar-tukar bisnes ni. Ini bukan saya cakap, ini berdasarkan pada apa pembacaan saya, artikel bisnes di luar sana, kajian di luar sana mengatakan lebih kurang dalam 3 bulan tu je, bila bisnes tak berapa sangat, dia akan tukar ke bisnes lain. Itu biasanya. Kalau kerja, dalam kerja pula ada kajian mengatakan dalam 6 bulan ataupun 3 bulan pun boleh jadi possible dia akan tukar kerja. Macam tu. Ini dia bercakap pasal psikologi ataupun kita panggil perangai manusia lah. Ini kajian, satu kajian. Dan juga dia kata kalau benda ni berlaku, kegagalan tu akan, kata orang, kita susah nak dapat pengalaman yang betul. Jadi kita tak dapat, kata orang, mendalami apa yang kita buat tu. Kita tukar, kita akan kata tak fokus lah sebenarnya. Macam mana saya kongsikan sebelum ni, tajuk-tajuk berkenaan dengan bisnes yang saya kongsikan. Kalau semua boleh tengok dalam video-video yang berlepas, insyaAllah. Dan juga sebab itu kita kalau usahawan ni, kalau kita ada bisnes ni, sama ada yang baru ataupun dah nak mulakan bisnes ataupun dalam perniagaan ni, pada pengalaman saya, pada pembelajaran saya, dan juga apa yang saya di-guide ataupun dan juga apa yang saya baca artikel bisnes di luar sana dan dalam negara juga, dia kata pentingnya kita sebagai usahawan ni, kita perlu belajar daripada pengalaman, especially kalau nak shortcut tu, kita belajar pengalaman pada orang yang sudah berjaya. Dan juga kerana apa? Kerana bila kita ada mentaliti kita nak belajar berniaga kepada kita tengok ikut pada orang yang nak berniaga ni, yang dah berjaya ni, kita akan dapat, kata orang, kita punya minda tu akan dapat berikan kita punya minda tu tips, panduan, idea, perkongsian dan macam-macam lagi, yang mana benda-benda ni boleh kita ambil, yang mana yang baik kita ambil untuk kita buat pula pada bisnes kita. Macam tu. Dan juga pendek cerita, macam mana saya cakap daripada awal tadi, tajuk tu macam dia adalah umpama shortcut ataupun jalan pintas kita sebagai usahawan ataupun kita yang nak bisnes ni, agar kita kata orang berfikir secara bijak, secara smart lah, dengan menggunakan pengalaman orang lain. Macam contoh macam ni, contohnya macam sebelum ni saya ada kongsikan dalam video-video saya yang sebelum ni, beberapa usahawan dalam negara dan juga beberapa usahawan di luar negara, yang mana mentaliti mereka, apa yang mereka buat betul dan hingga mencapai perniagaan yang berjaya, yang mencapai perniagaan multi-million ataupun bilion lah. Saya ada kongsikan. Tuan-tuan kalau nak tahu, berminat nak tahu pengalaman dia orang ni, saya ada kongsikan dalam video-video saya yang sebelum. Dan juga insya-Allah kalau tak ada dalam melintang, saya pun akan kongsikan di masa akan datang video-video lain ataupun perkongsian-perkongsian saya lain berkenaan dengan usahawan-usahawan lain di luar sana yang berjaya, yang
yang bersifat multinational ataupun yang dalam negara, yang apa yang mereka buat betul, supaya kita dapat ilmu, dapat kata orang dapat idea panduan atau tips untuk kita gunakan pula pada bisnes kita. Baik. Dan juga saya teringat seorang mentor keusahawanan yang popular kat Malaysia ni, dia cakap kita belajar pengalaman orang lain ni yang sudah berjaya ni, dia akan membantu banyak masa, tenaga dan wang usahawan. Dia menjimatkan 3 perkara tadi lah, menjimatkan masa, wang dan tenaga kita lah. Dan juga dalam satu artikel beliau, dia ada kata belajar daripada orang yang dah capai ni, kejayaan ni, apa yang kita nak capai dan follow apa yang mereka sudah buat tu, benda tu dah kata orang proven success. Contohnya macam kita ambil macam kata attitude Tan Sri Mokhtar kan, Syed Mokhtar Al-Bukhari kan. Contohnya attitude dia apa dalam bisnes dia kata orang dia konsisten ataupun dia fokus. Jadi kita ambil attitude itu, kita gunakan dalam diri kita dan kita apply pada bisnes kita. Macam tu. Jadi benda tu dia dah berjaya, kita dah nampak dah setakat kejayaan dia tu. Jadi kita, kalau kita ikut apa yang dia buat tu, mudah-mudahan macam saya cakap tadi, shortcut untuk kita berjaya. Dia macam ni lah. Contoh macam kalau kita cuba kita tengok dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, kita tahu Gunung Everest tu merupakan gunung yang tertinggi di dunia, Gunung Everest. Dan juga cuba kita perhatikan daripada dulu sampailah sekarang dan mungkin akan datang, mereka yang para pendaki ni, tak kira daripada mana mereka berasal, daripada Europe ke, daripada Amerika sendiri ke, kalau mereka datang ke nak mendaki di Gunung Everest tu, mereka akan cari Shalpa ni, Shilpa macam itulah kan. Shilpa ni apa? Orang yang dah mahir dengan keadaan landscape geografi Gunung Everest. Maknanya dia dah, kata orang, dia dah biasa, bukan kata turun naik lah, maknanya dia mungkin dia naik separuh ke atau macam, dia tahu keadaan cuaca satu, dia tahu keadaan geografi, dia tahu kadar tekanan udara, semua dia tahu kawasan tu. Sebab dia duduk di situ, dia dah kata orang makan, minum, tidur, semua di situ. Jadi kita yang daripada luar ataupun kita yang tak ada kemahiran ni, kita yang tak baru nak mendaki ni, ataupun ada sikit saja pengalaman, jadi kalau kita bekerjasama dengan orang ni tadi, macam pendaki ni tadi, jadi dia memudahkan shortcut kita tu untuk capai ke puncak Everest. Macam itulah konsepnya dengan bisnes. Bila kita belajar daripada orang yang dah bergelumang dengan bisnes ni lama dan dia ada result, itu penting, dia dah capai, dia ada buat dan benda tu berjaya, barulah kita kata orang kita bekerjasama, kita belajar daripada dia, dan jadi kita punya masa, tenaga dan wang tu jadi mudah dan shortcut untuk kita berjaya, tak ada buang banyak masa lah. Kalau kita belajar sendiri, kita cari belajar buku ke apa, kita buat sendiri, kita faham sendiri, tak macam mana yang buku penulis tu tulis ke apa ke, banyak juga kadang-kadang kita jangan dinding lah. Macam itulah yang biasa yang saya pun sendiri pernah lalui. Jadi lebih jangan banyak linding, jangan banyak buang masa, jangan banyak buang duit, elak-elaklah macam saya pernah terbaca satu artikel, dia kata kita sanggup belajar ataupun kita sanggup bayar kerugian atas kebodohan kita tu. Macam itulah. Jadi kita elakkanlah kita be smart, kita kata orang, kita belajar berbisnes, kita follow orang yang dah berjaya buat bisnes. Itulah yang saya nak sampaikan kat sini untuk hari ini. Dan juga satu lagi perkara ialah jangan lupa dalam kerana kita nak buat shortcut tu, kita kena juga ada persediaan dalam kita nak berbisnes ni, pada diri kita, dan juga apa yang kita dalam bisnes kita kena ada persediaan yang mana 80% pada persediaan kita tu menentukan kejayaan kita lah. Persediaan segi ilmu, kita upgrade ilmu kita upgrade tindakan kita cari orang yang boleh bimbing kita supaya membawa kita ke arah kejayaan, yang tidak melahirkan usahawan-usahawan jutawan jaya kat luar sana. Jadi benda-benda ni kita kena fikirkan dan kita kena buat persediaan, dan juga lepas tu kita ambil konsep shortcut ni tadi, insyaAllah kita punya kejayaan tu jadi cepat lah. Dan juga
saya teringat juga satu contoh sebelum saya nak mengakhiri live saya ataupun saya punya topik pertama ni. Saya teringat satu cerita berkenaan dengan uh, kejayaan Starbucks, kejayaan Starbucks. Contoh macam tadi saya cakap, konsep ni kita belajar daripada bisnes yang dah berjaya ataupun orang yang berjaya. Okay, contohnya saya tengok Starbucks. Dan juga sebelum saya tahu, InsyaAllah akan datang saya akan kongsikan Starbucks ni. Tapi ini saya nak bagi teaser sikit untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Berkaitan dengan tajuk hari ni, shortcut untuk bisnes berjaya ni. Macam tu Starbucks. Starbucks ni apa ni uh, kalau tuan-tuan puan ada baca di luar sana berkenaan Starbucks ni. Mula-mula Starbucks ni kalau nak tahu apa makna Starbucks tu sendiri. Starbucks tu maknanya Starbucks. Star ni bintang lah. Bucks tu dia macam bahasa pasar uh, bagi kawasan-kawasan dekat Amerika Utara sana lah. Amerika Utara sana dan juga Australia atau New Zealand tak silap. Yang mana bucks tu maknanya duit. Jadi bintang dan duit ni dia melambangkan jenama tu satu hari nanti akan masyhur lah. Itu maksudnya Starbucks. Dan juga kita tahu Starbucks ni ada merata dunia, di seluruh dunia dia ada. Dan apa yang kita boleh belajar daripada Starbucks ni, secara ringkasnya adalah pertama, dia punya bisnes dia selalu tanya pada pelanggan. Dia selalu dapatkan survey, dia selalu dapatkan Q&A, dia selalu tanya soal sidik pelanggan dia ni. Dia nak kenal lebih mendalam pelanggan dia ni. Itu satu. Yang kedua, Starbucks ni dia bersifat bertanggungjawab dengan staff dia, dia punya pekerja dan juga tanggungjawab dia dengan pelanggan. Dia tahu dia ni kalau berbisnes dia ada tanggungjawab. Jadi banyak benda yang kita perhatikan macam tu, kalau ada silap order ke apa, dia punya kata orang correction tu ataupun dia punya customer service tu yang saya tahulah okey lah, macam tu lah dia sangat bertanggungjawab. Ini especially kalau kajian di luar sana dah bukan Starbucks di Malaysia ni saya tak berapa tahu, tapi pembacaan saya ataupun artikel di luar sana dia cakap Starbucks ni dia responsibility dia tu tinggi kepada pelanggan dia. Dan yang saya rasa yang ketiga ialah dia kalau bisnes, dia Starbucks ni kalau dia buka satu tempat tu, dia ikut wilayah tu punya kata orang persekitaran, culture tempatan tu. Macam contoh kalau tuan-tuan boleh bandingkan Starbucks kalau di Amerika dengan di UK, dengan di Malaysia ataupun dengan di Asia lain, dia berbeza. Dia punya ada sistem dia yang berbeza. Dia ikut kata orang wilayah tempat dia berniaga tu lah, persekitaran tu. Macam tu lah. Okey, baik. Itu sedikit teaser yang akan saya kongsikan nanti insyaAllah dalam live saya yang lain lah insyaAllah. Tapi bila bercakap pasal tajuk ni, saya teringat saya kongsikan sikit apa orang buat betul ataupun apa bisnes yang betul, yang mana kita ambil ciri itu dan kita jadikan sebagai shortcut kita untuk bila kita nak berbisnes, kita dapat jimatkan masa, wang dan tenaga, dan kita insyaAllah kita akan capai kita punya impian bila kita berbisnes tu nanti insyaAllah. Okey, baik. Macam boleh. Okey, InsyaAllah moga-moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ni. Dan juga andai kata tuan-tuan puan rasa benda ni bermanfaat, kalau nak dikongsikan, jangan lupa kongsikan dengan orang-orang di luar sana. Moga-moga kita sama-sama mendapat manfaat. Moga-moga kita bantu-membantu. Moga-moga kita kongsi-kongsi ni, kita bantu-bantu ni, moga-moga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat insyaAllah. Okey, baik. Itu tadi berkenaan dengan topik pertama saya, berkenaan dengan tajuk iaitu apa ni Tamar sedang dalam program ataupun dalam kita panggil sedang kempen untuk mencari dropship baru dalam batch ataupun dalam batch baru. Dropship ni yang mana kami ingin tawarkan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana yang berminat untuk menambahkan pendapatan diri ataupun pendapatan keluarga ataupun meningkatkan ekonomi keluarga. Sama ada tuan-tuan perempuan ni si rumah ke, ataupun student, ataupun yang kata orang yang masih mencari pekerjaan tetap,
ataupun pesara kerajaan ke, yang swasta yang ingin berniaga, ataupun sesiapa yang ingin cari duit lebih, sama ada cara part time ke full time ke, ataupun yang mana yang sebelum ni dah berniaga tapi akibat COVID-19 ni bisnes ditutup dan tak ada, hilang mata pencarian dan ingin bangkit semula untuk berniaga. Kami pun sedang mencari mereka-mereka ni yang mana ada pengalaman berniaga ni, dan juga ataupun yang mereka yang ada minat nak berniaga tapi takut tak ada orang bimbing, tak ada orang coaching. Jadi kami pun nak cari orang-orang macam ni untuk kami bantu untuk bersama-sama dalam tim dropship kami, ataupun dalam program banner pendapatan bersama kami Tama, ataupun peluang perniagaan dropship bersama kami ni. Kami ingin bantulah, ingin cari mereka-mereka ni yang mana pengambilan untuk batch baru ni tak ramai, dan juga of course lah dia punya dia punya konsep siapa cepat dia dapat lah, dan juga saya terangkan kat sini syarat-syarat ringkas, sangat ringkas dan sangat kata orang simple je syarat-syarat kami nak dropship kami ni. Iaitu pertama, pendaftaran tu percuma dan juga tak perlu sebarang modal, tak perlu keluarkan duit poket 1 sen pun. Maknanya tuan-tuan puan confirm tak ada, tuan-tuan tak rugi sampai bila-bila lah. Pendaftaran free, tak ada keluar modal ataupun untuk beli stok tak ada. Kemudian tak perlu simpan stok, dan juga tak perlu post barang. Post barang ni semua kita akan lakukan lah bagi pihak para dropship kami di luar sana. Dan juga produk yang kami nak promote tu dan kami ingin offer pada dropship baru kami ialah produk ni, produk kesihatan parti ajwa ataupun produk kesihatan parti kurma ajwa, yang mana produk ni insya-Allah dia mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi lah produk ni, dia tak ada chemical. Dan juga saya sendiri makan, memang makan produk ni dan insya-Allah tak ada masalah lah. Kita rasa especially badan kita rasa sedap, ringan, rasa sihat insya-Allah, untuk kita tambah lagi amal ibadah kita. Dan juga syarat-syarat lain, program dropship kami ni ialah tidak ada kontrak, tak ada black and white kontrak, dan juga boleh buat secara santai saja. Tapi kami percaya kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim percaya kita ada prinsip, prinsip kita bila buat satu perkara tu ialah manjada wajada, iaitu siapa berusaha pasti berjaya. Jadi boleh santai tapi ada masanya kita boleh santai, ada masanya kita relax, tapi bila kita kena bangkit untuk kita kata orang buktikan prinsip kita itulah manjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Dan juga bukan setakat tu, bahan pemasaran juga kami sediakan. Bahan pemasaran ni macam gambar-gambar, testimoni, review, video-video pemasaran tu kami sediakan lah, dan untuk membantu tuan-tuan perempuan memahami lagi kita panggil market untuk produk ni. Dan juga kami juga sediakan group support. Group support ni macam mana Group support ni dia macam FB group, WhatsApp group dan juga Telegram group. Yang mana group-group ni kalau tuan-tuan perempuan berminat join dropship kami akan invite tuan-tuan perempuan ke dalam group-group ni, mana dalam group tu ada perkongsian yang memfokuskan kepada marketing untuk produk ni sahaja. Maknanya macam kita akan bagi info-info terbaru pasal produk ni, tip-tip pemasaran, macam mana nak memasarkan produk secara Instagram, cara nak buat Instagram story, contohnya nak buat reels di Instagram, IGTV dan semuanya lah. Benda-benda tu yang simple-simple ni kita akan buat di situ juga. Kita akan kongsikan tip-tipsnya. Dan juga di samping tu coaching pun kita buat juga. Coaching ni lebih bersifat kata orang kita bukan one to one, cara bergroup. Satu batch dropship contohnya katakan ada 30 orang, kita buat Zoom. Dan juga kita biasa buat dalam hujung minggu lah, hujung minggu petang ke pagi ke, yang mana bila bercakap pasal dropship ni kebanyakannya bukannya semuanya yang kata orang tak bekerja ataupun belum bekerja. Kebanyakannya ada yang buat part time dropship. Jadi kita hormati masa kerja diorang yang full time tu. Jadi kita cari satu ahad buat pagi lah. Dan dalam dropship ataupun dalam coaching tu sendiri kita akan plan akan buat macam-macam lah. Antaranya macam saya cakap tadi lah, perkongsian macam kata
Contohnya dalam Facebook group. Jadi apa yang kenapa kita kena buat Facebook group, apa cara nak buat ni semua tu kita akan bukan detail tapi kita kongsi secara general supaya kita faham konsep apa macam mana kita nak sharpenkan atau kita nak tajamkan kita punya pemasaran produk ni nanti. Dan juga yang terakhir ialah kita akan beri reward ataupun bonus kepada bonus kami ni yang berjaya capai target yang kita targetkan lah, yang kita setkan, macam bulanan ke, 3 bulan sekali ke, 6 bulan sekali, 9 bulan sekali ke, yang mana pendek ni kalau tuan-tuan perempuan jadi dropship kami ni, tuan-tuan perempuan akan dapat dua pendapatan lah ya. Pertama tadi commission secara individual yang produk yang terjual. Yang kedua ialah reward tu ya, jika bonus tu tuan-tuan perempuan buat jualan capai target yang kita nak, kita akan bagi bonus lah insyaAllah ya. Okey, baik. Semua syarat yang saya ceritakan tadi ni daripada mula tadi sampai sekarang ni, kalau lah ya dia takkan berjaya kalau dropship yang kami nanti ya apa ni tak rajin, tak committed, tak disiplin, jadi kita tak boleh buat apalah. Jadi kita cuba bantu sebaik mungkin. Sekarang ni pihak tuan-tuan perempuan pula kata orang apa ni sama-sama kita ambil peluang ni dan juga kita tingkatkan peluang ni dan kita tingkatkan ekonomi kita bersama-sama insya-Allah. Ya. Okey, baik. Itu saja. Sebelum tu kalau tuan-tuan perempuan kenal ya siapa yang nak dibantu di luar sana ataupun tuan-tuan perempuan berminat jadi dropship, jangan lupa PM kami dengan sertakan nama dan juga email ya, dengan juga nombor handphone kepada link yang di bawah ni. InsyaAllah kami akan kongsikan infonya dulu pun secara percuma, dan juga ataupun tuan-tuan pun nak rasa kenal lah siapa-siapa yang kalau sana yang nak dibantu, macam contoh rakan-rakan office ke, kawan-kawan lama ke, kawan-kawan dalam grup lama ke, ataupun dalam grup WhatsApp tuan-tuan perempuan ke, grup-grup Telegram ke, ataupun saudara mara lah, sesiapa yang nak bantu yang terkesan especially dengan COVID-19 ni kan, kita terkesan dengan ekonomi mereka yang ingin dibantu. Jangan lupa kongsikan link di bawah, insyaAllah kita membantu lah mudah-mudahan hari ni kita bantu orang, insyaAllah Allah akan bantu kita juga insyaAllah. Okey, baik. Itu saja tamat perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan bersama AR Tamat, dan saya akan teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, iaitu berkenaan dengan tajuk besar dia ialah kajian kurma. Dia ada, saya jumpa satu artikel dia menulis tentang kurma dan saya nak kongsikan juga tuan-tuan perempuan kat sini. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan nak baca secara detail, boleh join jemput join dalam grup kami Nak Sihat tu, grup private kami, yang mana dalam tu ada macam-macam perkongsian saya, sharing saya daripada artikel-artikel luar sana, bukan sahaja berkenaan dengan manfaat kurma ni kepada manusia, malah kajian-kajian saintifik yang proven pun ada juga, dan juga penyakit-penyakit lain pun saya kongsikan untuk kita pengetahuan kita lah untuk ilmu kita tentang kesihatan diri kita dan juga keluarga kita juga Okey, baik. Bercakap tentang health digest ni, saya ada kongsikan tentang tajuk dia manfaat kurma ni kepada kesihatan ni. Jadi dia dalam penulisan tu dia kata apa ni dia bertanya lah, betul ke kurma dapat meningkatkan kolesterol. Banyak orang bukan di Indonesia saja, di luar sana pun ada juga terfikir adakah kurma ni meningkatkan kolesterol. Especially bukan orang yang kita panggil yang tak puasa ni kan, yang bukan Islam lagi ni, dia tak puasa jadi dia tak tahu apa ni kenapa kita kena buka dengan kurma ni. Jadi dia tak tahu khasiat kurma. Jadi mereka buat kajian. Jadi antara statement yang mereka kata ialah kurma ni dia boleh membantu pemakanan pesakit yang ada diabetik ataupun yang menderita kolesterol tinggi ni. Maknanya maksud di sini ialah mereka-mereka yang ada penyakit ni kadang-kadang dia kena jaga makanannya kan, betul kan? Jadi
kurma ni tak ada masalah lah, boleh malah membantu buat lagi. Okey, baik. Kalau tuan perempuan nakkan dia punya link berkenaan dengan topik yang saya kongsikan tadi ni, khasiat kurma ataupun manfaat kurma ni kepada kita semua, jangan lupa saya akan sharekan link tu. PM kami, DM kami, saya akan bagi link Health Digest ni dan tuan-tuan boleh baca secara detail lah di sana, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik guna kurma. Dan juga sebelum tu saya nak beritahu dalam grup nak sihat yang mana grup private ni, kita siapa yang join tu kita bagi ebook percuma ebook percuma, boleh boleh amalkan doa-doa tu, insya-Allah. Dan juga dalam tu seperti mana saya cakap tadi, banyak perkongsian yang menarik daripada di luar sana, sama ada daripada universiti popular antarabangsa yang membuat kajian, dan juga artikel-artikel daripada doktor, jurnal-jurnal perubatan berkenaan dengan kesihatan ni saya kongsikan untuk ilmu kita bersama-sama, untuk pengetahuan kita bersama-sama, insya-Allah. Okey, baik, yang terakhir ialah perkongsian ataupun peringatan kita bersama-sama untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, iaitu berkenaan dengan COVID-19, yang mana hari ini saya nak kongsikan info. Boleh? Okey, baik. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi dengan topik-topik yang lebih menarik esok dan juga pada waktu yang sama, insyaAllah. Jangan lupa invite, ajak kawan-kawan tu join sama, ya. Dan juga kita kongsi-kongsi ilmu, insyaAllah. Dan juga anda kata tuan perempuan mempunyai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang topik-topik yang saya kongsikan ni ataupun yang sebelumnya, jangan lupa komen di bawah dan kita sama-sama baca dan sama kita mendapat ilmu, insyaAllah, ya. Okey, baik. Itu saja perkongsian saya hari ini, insyaAllah. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti webinar saya ni, jangan lupa boleh ulang balik nanti bila di-upload oleh Facebook nanti, dan juga tuan-tuan perempuan boleh tengok video yang lain juga, insyaAllah. Dan juga kepada tuan-tuan perempuan yang masih kekal bersama saya dalam webinar hari ini, jangan lupa jangan lupa kita akan bersiaran langsung seperti biasa, insyaAllah. Dan juga saya ucapkan berbanyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan perempuan. Moga kita mendapat ilmu, insyaAllah. Dan juga jangan lupa berkongsi dengan orang lain di luar sana. Okey, baik. Itu saja pesanan saya seperti biasa untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana. Marilah, ya, kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita, menjaga kesihatan ahli keluarga kita, ya, menjaga dan juga orang-orang di sekeliling kita dengan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, macam pakai dagu face mask semua tu, ya. Dan juga di samping kita berusaha, jangan lupa kita berdoa juga, kita bertawakal, moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk mengharungi musibah ni, ujian ni, dugaan ni bersama-sama, dan juga kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa kita jumpa pada waktu sama esok, insya-Allah. Andai kata ada perubahan masa ataupun saya ada urusan di luar ataupun saya ada online, kata orang belajar pasal bisnes nanti, saya akan upkan poster untuk kita akan biasanya kita poster tu kita akan buat live pada hari yang sama tapi pada waktu sebelah malam lah, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum saya mengakhiri live saya akhirilah, ya, dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Parti Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.